Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka sallam anna as-sha'ima idza ukila indahu lam tazal tusalli alaihi al-malaikatu hatta yafragha min ta'amihi aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan muslimin sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam ini, malam 12 Ramadan 1447 bersamaan 4 Mei 2020, kita telah sama-sama menyempurnakan puasa pada siang hari tadi untuk hari yang ke-11 yang kita berbuka, menunaikan solat fardu maghrib, makan malam, menunaikan solat fardu isyak, menunaikan solat tarawih dan witir. Dan saya percaya ramai di antara tuan-tuan hari ini yang telah mula bekerja dan seperti mana yang setelah sekian lama dicutikan daripada bekerja atas keadaan yang kita semua tahu, berkaitan dengan wabak COVID-19. Dan hari ini diberi kelonggaran untuk bekerja seperti biasa, dan harapan kita mudah-mudahan wabak ini berjaya dihindarkan dari kita, dan kita dengan syaratnya kita mengekalkan disiplin sepanjang bermulanya tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dari bulan Mac lalu hinggalah ke bulan Mei ini. Dan insyaAllah kalau kita ikuti semua arahan-arahan yang diberi, insyaAllah kita akan terhindar dari wabak yang berbahaya ini. Dan saya percaya tuan-tuan dan perempuan yang bekerja khususnya mungkin masih keletihan bekerja sepanjang hari dan mungkin ingin berehat lebih awal sedikit. Jadi insyaAllah tazkirah kita malam ini pun tidaklah mengambil masa tuan-tuan yang panjang. Cumanya ada suatu hadis yang ingin dikongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan berkaitan dengan puasa. Ada puasa yang kita kerjakan ini, di samping Allah SWT mengurniakan pahala yang tidak ditentukan, yang terserah kepadanya untuk dikurniakan kepada kita nanti. Kerana Nabi SAW, Allah SWT berfirman dalam sebuah hadis qudsi,
melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, illa siyam fa innahu li wa ana ajzihi, ya, kullu amal ibn adam lahu min asharati dhifin ila min asharatin ila 700 dhifin. Setiap amalan Adam ini gandaan pahalanya dari 10 kali ganda ke 700 kali ganda. Illa siyam, melainkan puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, kerana puasa ini untuk aku dan aku akan beri ganjaran pahala puasa itu kepada pelakunya, ya. Jadi pahala puasa kita tak tahu berapa yang Allah Ta'ala nak bagi, terserah kepadanya mengikut kualiti puasa itu. Jadi kita nak bicarakan bab kualiti puasa ni dalam tazkirah yang lepas, ya. Dan kita akan lihat nanti pahala puasa itu ditunjukkan kepada kita di padang mahsyar pada hari kiamat. Dan kalau kita termasuk dalam golongan orang-orang yang berpuasa as-saimun, maka Allah SWT akan memasukkan kita ke dalam syurga melalui pintu Ar-Rayyan, ya, yang mana Nabi SAW sebut di dalam sebuah hadis, ya, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Semuanya dalam syurga ada satu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-saimuna yaumal qiyamah. Pintu Rayyan ini akan dimasuki oleh orang yang berpuasa pada hari kiamat. Jadi kumpulan dia. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhu, tidak akan masuk melalui pintu Rayyan ni golongan selain daripada golongan berpuasa. Ya, orang yang bukan golongan puasa, golongan orang yang rajin puasa ni, dia masuk ikut pintu lain lah. Pintu semayang ke, pintu jihad ke, pintu sedekah ke, pintu lain lah. Syurga ni banyak pintu tuan-tuan, terlalu banyak. Syurga pun ada 7. Di pintu tu dah tentulah tak berapa banyak kita tahu, ya. Tapi orang yang berpuasa, orang yang ketika di dunia ini dia rajin berpuasa, dan bukan saja rajin puasa tapi kualiti puasanya tinggi, maka dia dikira sebagai as-saimun, masuk ke syurga nanti melalui pintu Ar-Rayyan. Yuqalu, maka diseru waktu itu, aina as-saimun, di manakah orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka orang puasa ni akan bangun. Nah, jadi nampak di padang mahsyar tu, nampak ni dia golongan orang berpuasa. Fa idza dakhalu, apabila dah masuk semua orang yang berpuasa ni ke dalam syurga melalui pintu Rayyan itu, wa ghaliqa alaihim, maka ditutup pintu itu. Falam yadkhul minhu ahad, tidak akan masuk melalui pintu itu sesiapa pun yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu satu kelebihan, satu keadaan yang kita lihat berkaitan dengan ganjaran untuk orang yang berpuasa. Yang keduanya tuan-tuan, yang mungkin kita, ya, ramai dari kita yang mungkin tak tahu, ialah puasa itu sendiri akan menjadi syafaat kepada kita pada hari kiamat, seperti mana Al-Quran. Seperti mana Al-Quran. Al-Quran pun, Al-Quran kita tahu, sebab Nabi suruh kita baca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah kamu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Quran ini akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada pemilik, pembacanya. Itu dah jelas satu hadis tentang Al-Quran. Bagaimana puasa? Puasa pun gitu juga. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, anna Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, telah bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran itu menjadi syafaat kepada seseorang hamba pada hari kiamat. Kalau sebut syafa'atul uzma, kita tahu syafa'atul uzma pemiliknya hanya seorang, iaitu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ini syafa'atul uzma.
Tapi bagi kita umat Muhammad SAW, kita ada dua syafaat yang selain dari itu yang kita boleh jadikan sebagai sandaran kita, iaitu pertamanya Al-Quran, kata Nabi SAW, pertamanya puasa, dan yang keduanya Al-Quran. Nabi letak puasa tu. Buat puasa ni hanya puasa Ramadan ni hanya bulan Ramadan, jadi tak boleh tiap bulan kita berpuasa. Berpuasa fardu. Puasa sunat tu memang al-maklum lah. Puasa fardu hanya ada pada bulan Ramadan. Ya. Kalau kita tahun depan tak jumpa Ramadan, tahun ni lah Ramadan kita yang akhir sekali. Okay. Macam Allahyarham Abang Buci, Ramadan tahun lepas adalah Ramadan dia yang akhir. Tahun ni tak jumpa Ramadan kan. Kita masih lagi jumpa Ramadan. Masih lagi Allah Ta'ala beri bertemu dengan bulan Ramadan. Bagaimana dengan tahun depan tak tahu lagi. Tapi Quran kita boleh bertemu bila-bila masa dalam setiap tahun. Setiap hari dalam setahun kita boleh jumpa Quran. Kita boleh baca Al-Quran. Paling pemalas pun baca Yasin malam Jumaat, baca surah Kahfi pagi Jumaat, kelas. Itu je. Maka Nabi SAW menyatakan dalam hadis ini, bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Quran itu, puasa dan Al-Quran, kedua-dua ini akan memberi syafaat, menjadi syafaat kepada seseorang hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam, maka berkatalah puasa, ai Rabb, puasa itu berkata pada waktu itu di padang mahsyar pada hari kiamat. Macam mana rupa puasa? Wallahu a'lam. Rupa manusia, rupa haiwan, wallahu a'lam. Ini perkara ghaib. Kita tak disuruh mencari hakikatnya, tapi kita disuruh mempercayai akan kewujudannya. Itu tanda orang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang bertakwa dia takkan korek. Puasa ni rupa macam mana, dia takkan korek, dia takkan tanya, dia takkan gaji. Yang dia buat ialah mengakui dan mengimani, mempercayai wujudnya puasa itu nanti pada hari kiamat. Maka puasa berkata, yaqulus siyam, berkatalah puasa, ai Rabb, wahai Tuhan, ya Allah, wahai Tuhan, ya Allah, manaqtuhu ta'ama, aku menegahnya daripada makan. Tempat puasa kata, aku tegah dia daripada makan. Itu makna tuan, maknanya ibadah puasa ini, setiap apabila kita melaksanakannya dengan penuh kefahaman dan keimanan, maka dia terus automatik. Kita tengok orang lain makan, keliling kita buat tak tahu, kita buat tak tahu. Ya, kata orang Islam, orang tontok alah, itu di Malaysia semua orang puasa. Yalah, apakah orang berpuasa hanya di Malaysia? Tidak. Serta dunia ada orang Islam. Bagaimana sahabat-sahabat kita, saudara mara kita, seagama kita yang berpuasa di negara-negara yang majoriti penduduknya tidak beragama Islam. Mereka makan macam biasa pada bulan Ramadan. Mereka tak tahu pun adanya bulan Ramadan, kebanyakannya lah. Walaupun ada yang tahu, macam beberapa pemimpin negara bukan Islam mengucapkan selamat menyambut Ramadan dan berpuasa kepada umat Islam di negara masing-masing, di New Zealand, di UK, di New Zealand, di Kanada. Mereka mengucapkan selamat berpuasa dan menyambut Ramadan kepada umat Islam di negara masing-masing. Tapi secara umumnya bukan Islam tidak menyadari tibanya bulan Ramadan itu, melainkan bila mereka melihat orang Islam berpuasa, orang Islam di tempat mereka berpuasa.
Jadi bila kita ada keimanan, kata Nabi dalam hadis ini, mana'tuhu ta'am, aku menahan, mencegahnya, melarangnya, menahannya, menegahnya daripada makan. Makan sedap macam mana, menjilat jari pun tak ada apa. Macam Muhammad Salah main bola kan, tahun lepas lah, tahun ni tak boleh nak main lah sebab dah COVID-19, duduk rumah, stay home. Tahun lepas bulan puasa main bola, walaupun permainan tu waktu petang, masih belum lagi masuk maghrib, main bola. Tak berpuasa, kawan-kawan berpuasa, kawan-kawan yang non-Muslim minum air. Apa warm up tu dia minum air, Salah tak minum air. Dia tahan sampailah waktu maghrib masuk, dia lagi kejap ke touchline, ke tepi padang, ambil air sikit, masuk padang, main balik. Ini yang Nabi kata mana'tuhu ta'am wasyahwah, dan keinginan. Keinginan nak makan ke, nak minum ke, nak abarah, keinginan kepada perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa ke, fasyafi'ni fi, maka jadikanlah aku syafaat padanya. Puasa beritahu pada Allah Ta'ala, aku nak jadi syafaat kepada si fulan yang berpuasa ni. Itu dia. Wa yaqulul Quran, dan Al-Quran pula berkata. Al-Quran pun macam puasa juga, nanti berkata di hadapan Allah SWT, mana'tuhun nauma bil-laili, aku menahannya, menghalangnya daripada tidur pada waktu malam. Bukan tak tidur langsung, tidur juga, pergi bangun awal lah. Bangun tu baca Quran, ataupun selalu baca Quran, selalu tidur awal, tapi malam bulan puasa ni sanggup habis tarawih, witir, tadarus lagi, balik kadang pukul 12 malam. Orang lain tidur dah, dia tak tidur. Kenapa? Kerana nak baca Al-Quran tadi. Maka Quran tu menjadi saksi nanti kepada si pembaca ini pada hari kiamat. Dan berkata pada Allah SWT, mana'tuhu nauma bil-laili, aku menahan dia tidur pada waktu malam. Fasyafi'ni fi, dan maka jadikan aku syafaat untuknya. Qala fayasyafi'an, maka Rasulullah pun bersabda, kedua-duanya menjadi syafaat kepada tuan punyanya. Ini tuan-tuan, apa yang kita dapat dalam hadis ni? Bulan Ramadan ini tingkatkan kualiti puasa kita. Bila kita dah masuk ke sepertiga kedua dalam bulan Ramadan ni, dan pertingkatkan kualiti bacaan Al-Quran kita. Kita naikkan, sebab kita hanya ada lebih kurang 27 ke 28 hari untuk mengkhatamkan satu Al-Quran. Jadi itulah. Dan biasanya khatam Quran pada malam 27 Ramadan. Jadi kita pulun sikit, masuk sepertiga yang kedua ni, kita pulun lagi. Kalau boleh, bila dah sampai malam 20, kita dah masuk juzuk 20 ke atas, dah masuk surah Yasin 22, 23. Jadi tekanan untuk menghatamkan Quran tu tak banyak. Sama ada kita khatam sekali ke 2 kali ke dalam bulan Ramadan ni, terpulang lah. Kebanyakan kita mungkin hanya mampu khatam sekali sahaja, sebab kita baca untuk sendiri, dan mungkin 2 kali dengan tadarus dengan keluarga. Jadi sama ada kita khatam sekali atau 2 kali pada bulan Ramadan ini, terpertingkatkan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kita ganjaran yang disebut oleh Nabi SAW tadi, iaitu puasa dan bacaan Al-Quran kita akan menjadi syafaat kepada kita nanti pada hari kiamat, insyaAllah. Di samping asy-syafa'atul uzma yang dimiliki oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Jadi saya
mohon maaf mengambil masa tuan-tuan sedikit ya. Lepas ni berhenti rehat lah, tak apa, tak ada masalah pada waktu ni. Tapi biasanya kita tayangkan tazkirah ni pagi jadi kalau tuan-tuan dah tengok ni ya, buatlah apa ni tugasan masing-masing ya, insyaAllah ya, kita sama-sama lah meneruskan ibadah puasa bulan Ramadan ini. Besok paginya kita akan bersahur, bangun dan bersahur ya, sembahyang subuh ya. Mungkin tuan-tuan yang bekerja akan bersiap-siap untuk pergi kerja ya. Anak-anak pula belum sekolah lagi, jangan tidur saja bacalah Quran, bacalah buku yang ikutilah kelas pembelajaran online yang disediakan oleh guru-guru kita guru kita mengambil sedikit masa untuk menyediakan pengajaran ilmu untuk kita anak-anak jadi untuk kita juga tu dalam alam persekolahan ini. Jadi itulah sedikit kupasan pada malam ini sebagai sedikit ilmu yang mampu dikongsikan untuk kita semua. Dan kalau ada apa-apa yang dikongsikan itu mungkin terkasar bahasa terlanjur biasa sengaja semua dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bertemu kita pada malam besok dengan tazkirah Ramadan malam yang ke-13 dengan tajuk yang lain, pengisian yang lain insya-Allah. Ya wallahu rasuluhu alam wa barakallahu fikum wa qul qul wa fa'azmini wa lakum wa billahi wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.